wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, disebabkan kita dalam kelas yang special dan saya memang tak boleh cakap benda-benda ni dekat kelas lain. Okey. Pasal batu Karbala. Ini ceritanya. Orang Syiah terkenal kalau nak solat dia akan bawa satu batu macam karam, buah karam tu, dan dia akan sujud di atas batu tu. Dan orang Sunni kata itu sesat. Itulah tandanya mereka sesat, teruk, kalau boleh kafir lah. Okay. Apakah punca mereka meletakkan batu tu? Ya? Ayat Quran Allah. Uish, tak nak kan? InsyaAllah. Kat situ lah. Ya. Karbala kan? Okey, ini ceritanya. Sebelum cerita Karbala. Asal sujud ialah di atas tanah. Dan Nabi terkenal sebagai orang yang tak bawa sejadah jalan-jalan. Dan Nabi tak pernah pun suruh, bentang sejadah, aku nak sembahyang. Okey. Solat Nabi ialah atas pasir. Sebab itu kita ada banyak sangat hadis cerita pasal kami nampak Nabi punya dahi ada pasir. Dan sebab itu juga jadi cerita yang lepas sembahyang sapu kepala. Sebab sahabat Nabi lepas setiap sujud dia macam tu. Lepas setiap sujud, sujud 2 kali kan. Sujud, sujud lagi. So Nabi nampak benda tu berlaku. After semayang, Nabi kata, kenapa kamu buat macam ni? Mereka kata, kami ada pasir kat kepala, tak selesa. Siapa pernah semayang atas pasir, dia faham lah. Dekat tepi laut ke apa ke. Nabi kata, kalaupun kamu nak sapu, sapulah lepas solat. Itu yang jadi ini. Dan ada riwayat, ada yang kata, itulah puncanya manusia sapu muka lepas semayang tu. Walaupun tak ada pasir. Okay, tak apa, leave it alone. So pasir. Dan hadis tentang Lailatul Qadar, sahabat tu kata, aku ingat lagi, aku nampak Nabi semayang. Sebab Nabi pernah cerita yang esok tu adalah aku mimpi yang Lailatul Qadar akan berlaku yang satu hari hujan gitulah, Lailatul Qadar. So sahabat ni kata, aku ingat lagi tahun tu, itulah harinya kami semayang dengan Nabi, semayang subuh. Dan aku ingat lagi air mengalir kat dahi Nabi dengan pasir. Lumpur. Dahi kami ni penuh dengan lumpur. Maksudnya Nabi semayang atas tanah. Dan ada riwayat hadis sahih disebut, Nabi kata, bumi ini dijadikan tempat untuk aku sujud. Ini memang tempat sujud kita semua ni. Bumi. Al-Ard disebut bumi. Masjid Nabawi tak ada kapet zaman tu. Sebab itu mereka kalau nak perlu meludah, Nabi kata ludahlah di bawah dan pijak. Pernah dengar cerita ni? If ever you need to meludah lah, ludahlah bawah dan pijak. Dan sebab itu jugalah ada sunnah pakai selipar semayang, kasut. Tahu kan sunnah ni? Itu Nabi suruh tau. So soalan yang kita kena tanya, Nabi pernah tak semayang atas lapisan something? Pernah tak? Ada? Pernah tak Nabi solat bukan atas batu? Teng. Bukan atas pasir. Ada 1 atau 2 riwayat. Nabi semayang di rumah orang. Dia semayang kat rumah orang. Sebab orang tu nak jadikan kawasan spot tu sebagai musolla dia. Rupanya sahabat-sahabat ni dia ada ruangan spot semayang. Macam kita lah. Kan kita kalau semayang kat rumah, kita ada spot kita. Kan kita jarang semayang sana, sini, sana. Tingkat bawah, tingkat atas tu tak. Kita ada favourite spot. Sahabat-sahabat pun ada. Itulah dia punya semayang tahajud dia apa semua lah. So dia nak establish one square. So dia minta Nabi solat, tolong officiate. So Nabi tanya dia, kau nak aku solat mana?
Maksudnya Nabi faham dia nak jadikan tempat tu tempat solat. Nabi kata kat sini Nabi. Dan dia bentangkan tikar yang dah hitam. Maksudnya tikar tu dah lama lah. Orang miskin kan, orang susah. Bentang. Dan dia pecik-pecikkan air lagi supaya tikar tu tak keras sangat. Tikar ni dia akan jadi keras kalau musim-musim panas kan. Dia akan jadi kering kan, kering. Dia pecik-pecikkan air supaya dia basah-basah, supaya Nabi boleh sujud dengan selesa lah. Itu je mungkin satu atau dua riwayat Nabi sujud atas something. In fact, bila mereka semayang di tempat umum, tempat besar, semayang kat masjid ke apa, kalaulah pasir tu panas sangat, tahu diorang buat apa? Ada riwayat ni. Diorang pegang batu, diorang sejukkan. Mereka sejukkan batu dengan tangan, sebab kalau biar terik kan, terik. Pegang, dia bagi dia lindung daripada haba sinaran ni. Pegang sekejap, dia jadi sejuk sikit kan, dia jadikan tempat sujud. Maksudnya sahabat pun pernah semayang atas batu. Teng, teng, teng. Kacau ni. Riwayat hadis riwayat Bukhari, mereka sejukkan dengan tangan dan letakkan di semayang. Maka kesimpulan ulama sebenarnya, semayang atas batu dan pasir jauh lebih afdal dari semayang atas kapet. Dia gaduh tu. Dia gaduh terus tak boleh dengar sikit-sikit. Sunni betul lah dia tu. Sangat sunnah. Dan bila saya baca beberapa buku-buku lain, contohnya Bahrul Mazi. Pernah dengar? Bahrul Mazi, very famous. Disyarah kepada hadis Tirmizi lah. Ringkasan Tirmizi. Dia sebut apa? Maka ulama sepakat bahawa semayang atas batu dan tanah jauh lebih aula daripada semayang atas kapet. Kerana tujuan sujud ialah untuk menghambakan diri, betul? Jadi bila kita nak hambakan diri kepada Allah, kita cakap, jap, letak kapet jap. Kan macam tak kena. Saya bukan suruh kita semua cari tanah tau. Dengar dulu, okey? Nah, itulah dia orang pandai. Dia dengar dulu. Dia jangan komen lagi, betul? Semua tengah sabar tu. Ada tu. Dia ada dia nak tembak balik. Tabah. Hold your guns. Itulah tujuan merendahkan diri kepada Allah, tanah. Okey. Tambahan. Apabila tabi'in, kalau tak salah nama dia Masruq, bila dia travel naik kapal tak ada tanah kan, dia simpan segenggam tanah dalam poket. Bila sahaja dia nak semayang, dia taburkan tempat sujud dia dan dia semayang. Kemudian dia collect balik. Oh damn, habis. Sikit-sikit cukup lah. Sikit je lah maksudnya. Dan Omar bin Abdul Aziz, the famous Omar bin Abdul Aziz yang mati pada tahun 100 Hijrah, pun ada membawa pasir bila dia travel. Semua cerita saya ni ada dalam Fathul Bari, yang saya cerita pasal Omar Masruq ni. Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Okay, sekarang saya nak tanya kesepakatan sinilah. Dengar dulu, jangan syiah lagi. Just kita ambil point by point. Logik tak semayang atas tanah lebih bersifat menghambakan diri daripada semayang atas kapet yang lagi mahal, lagi tak tinggi, lagi-lagi tak rendah diri? Logik. Boleh kan? Setuju tak Nabi semayang 99% atas tanah dan batu berbanding atas kapet ataupun atas tikar? Setuju kan? Setuju kan? Okay. So what are we doing now? Tak apa. Maka untuk pengetahuan kita semua, disebabkan politik, mazhab ahli sunnah so-called terbahagi kat sini, dan mazhab syiah, sebenarnya syiah maksudnya Ahlul Bait, the family of Nabi, mereka ni dihambat tau, dikejar dan diburu oleh Bani Umayyah, Bani Abbas. Okay? Sebab mereka diburu, mereka akan lari kat Yaman, mereka akan lari ke Ethiopia membawa agama.
Dan mereka lari ke Kufah, ke Iraq. Yang antara tempat-tempat kubu mereka lah. Disebabkan mereka dah terpecah daripada that main body, apa sahaja yang ulama mereka belajar dari awal, mereka bawa. Dan mereka hidup tak kaya sebab diorang refugee. Family Nabi dan orang Syiah refugee dari dulu sampai sekarang. Sebenarnya in a way lah. Sekarang tak adalah. Zaman-zaman Yahanana dah bukan dah. Faham cakap saya tak? Sekarang ni kita dah naikkan mereka dah. Tapi zaman-zaman dulu sebelum ni, mereka ni diburu oleh pemerintah. Sebab mereka boleh lawan pemerintah kalau nak. Kan dia saudara Nabi. Aku cicit Nabi, kan bahaya. Kita presiden, orang Melayu je. Kapan cicit Nabi? Aku nak jadi presiden Malaysia, kan kacau. Nah, itulah dia. Kat situ diorang rasa threatened tu. Sebab tu family Nabi akan dijauh-jauhkan daripada pusat pemerintahan. Yang kaya ialah geng sunnah, ahli sunnah jemaah. Jadi bila kaya, ada kapet, ada kain, ada apa, maka mereka dah mula tukar style hidup. In fact, ada sahabat Nabi yang tegur, zaman sekarang banyak betul kapet. Macam, oh tak, this is something new. We didn't have this. Orang Syiah, saya sebut Syiah, orang Syiah masih lagi dengan kemiskinannya dan fiqh lama. So tanah is important for orang Syiah untuk semayang. That means dia akan semayang open. Okay, relax dulu. Kemudian berlakulah peristiwa Karbala, bila cucu Nabi dibunuh dengan kejam bersama dengan saudara dia 80 orang mati dalam Karbala. Maka orang Syiah mula menganggap tanah tempat Karbala itu sebagai juga suci berbanding dengan di samping Mekah dan Madinah. Sebab apa? Ada hadis riwayat Ahmad, ada hadis bahawa Jibril pernah bawa tanah ke Nabi. Nabi pegang tanah tu, dia kata, Jibril, ni apa? Why? Kan? Jibril kata, inilah tanah tempat cucu kamu akan mati. Nabi pun menangis. Nabi bagi tanah tu kepada Ummu Salamah, kalau tak silap, kalau ikut riwayat. Dan riwayatnya sebut macam mana? Yang tanah tu akan jadi macam darah bila peristiwa tu berlaku. Something like that lah. Tukar warna ke apa. So one day dia tukar warna, Ummu Salamah tahu cucu Nabi dah kena bunuh. Dia tukar warna jadi kuning ke apa, Wallahualam, ke merah lah. Hadis ni ada dalam riwayat Ahmad. So ada tak unsur tanah? Faham tak tanah Karbala? Maka orang Syiah buat apa? Tanah Karbala tu mereka jadikan kek-kek macam carom tu. Alang-alang kita semayang, semua tempat sekarang ada kapet kan. Jadi kita kena cari pasir kan, kita kena cari batu kan. Okay, daripada ambil batu mana-mana, apa salahnya guna batu yang lebih suci daripada tanah-tanah yang lain. Tanah tempat tumpahnya darah Nabi. Faham tak? Cucu Nabi kan macam Nabi, anak Nabi. Maka kita ambil tanah ni, jadikan tempat kita sujud. Bukan menyembah tanah, tapi alang-alang gunakan tanah dan batu. Gunalah Karbala. Clear? Tak tahu, murah lah. Sebab dia sangat, everybody has lah. So kalau pergi masjid Syiah, diorang ada, dia akan stack. Siapa nak ambil, guna, tak balik. Macam rehal lah. Kita ada rehal kan, kita ada mushaf Quran dan sebagainya. Tujuan saya cerita ni, nak bagi clear kat kita semua. Perasan tak? Bila kita dengar sebab orang lain buat apa yang dia buat, kita dah mula tak ada parti. Kita tak ada parti politik. Alamak, hari tu aku kat belah sana. Bila dengar cerita kau, ada kat logiknya. Akhirnya orang awak pun nak pukul awak. Orang ni kata awak bukan geng dia, kau tak ada geng. Okey, Wallahualam. Soalan? Seminit je soalan. Dengan semua informasi, knowledge yang saya ada yang bab ini, adakah saya ada batu Karbala kat rumah? Jawapan, tiada. Adakah saya mencari tanah untuk semayang? Tiada. Tapi adakah saya dengan relaxnya semayang atas tanah? Yes. Jadi kalau saya pergi tepi laut, saya akan ajar anak-anak saya semayang kat tepi laut lah, tanpa perlu lapik-lapik. Biar je pasir-pasir tu. Sebab itulah cara Nabi dulu pun, relax je lah. Okay.
Dan untuk pengetahuan siapa yang biasa pergi umrah, dekat Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, kalau orang Syiah semayang, dia akan semayang bukan atas kapet. Orang Syiah takkan bawa batu Karbala pergi Mekah Madinah, mati dia nanti. Gaduh nanti. Orang Arab dia tak boleh setuju benda macam ni. Dan dia Syiah. Tapi dia takkan bawa batu pergi ke Masjid Nabawi, faham tak? Okay. You know what he do? Dia akan semayang atas marmar, bukan atas kapet. Jadi ada tempat-tempat tertentu you boleh tahu ini semua orang Syiah ni. Sebab tempat sujud dia ialah bukan kapet. Kita cari kapet. Ada soft dia. Dia tak akan pergi depan sangat sebab depan sangat kapet. Dia tak ada lari. Dia tak ada gap. Kiblat same, but dia take the soft yang ada kosong. Sebab kapet bukan full. Wallahualam. Nice to know. Moral story. Don't fight lah. Tutup man. Moralnya apa tahu? Kadang-kadang kita benci tanpa ilmu dan kita sayang pun tanpa ilmu lah. To me, when you see something, you listen to something which is different from you, take it easy. Learn kenapa mereka buat macam tu. Maybe they have some reason. Cukup. Okay. Although you might not agree 100% with them, but at least you understand. Tahu tak apa lagi lainnya Syiah dengan kita? Mereka jamak solat setiap waktu. Mereka sembahyang 3 kali je. Subuh, Zuhur campur Isyak, jamak. Without kasar 4-4. Are you with me? Jamak tanpa kasar. Jadi dia akan sembahyang tamam. Dia ada 4-4. Untuk Zuhur, Asar. Kemudian zaman waktu Maghrib, Isyak, dia buat Maghrib, Isyak campur. Wherever they are. Mereka memang sembahyang 3 waktu sahaja. Menarik kan? Allah. Itu perbahasan untuk next time kita jumpa. Okay tak? Kita simpan sikit-sikit. Interesting. We are allowed to do jamak without reason actually in the hadith. Without reason. Ada hadis yang riwayat Bukhari, ada Muslim ada. But our ulama are very careful not to tell this hadith to everyone because they are afraid people don't pray 5 times. Abusing But we'll talk about it later insyaAllah. Ini semua benda-benda yang buat kita takkan tidur punya, betul tak bang? Tak tidur punya ni. Okay. Alhamdulillah. Lain? Soalan lain ni? Dah lebih seminit dah. Yang mana? Yang boleh jamak lah. Boleh sangat tu. Waktu saya yakin dia tulis rencana tu. Kan saya tulis artikel tu kan pasal boleh semayang jamak. Alhamdulillah. Manusia memang takkan bebaskan orang lain. Orang Syiah pun gaduh dengan orang Sunnah di tempat dia. Sini orang Sunnah gaduh dengan orang Syiah. Cik, majority always rule and always throw their weight. Semua orang mesti jadi macam aku. Okay. Jangan diam je, cakaplah. Risau orang diam ni. Ya, faham. Banyaklah. Ya.
Hmm. Okey. Itulah. Tapi Yazid anak Muawiyah menyebabkan kematian cucu Nabi, dia kira kafir tak? Tak pula. Tak adil. Jadi soalan yang sama akak kena tanya tentang mereka. Islam ke tu? Kan? Tanya kan? Islam ke tu? Bila kau bunuh orang Islam? Soalan yang sama. Islam ke tu? Bila Bani Umayyah bunuh cucu Nabi? Tak cukup tau. Nanti yes. Sama dengan Bani Umayyah. Sama lah kan? Kalau you marah dengan dia, you kena marah dengan dia juga. Gunakan hujah yang sama. Kalau you kata, ini Islam ke? Ini Islam ke? Sebab tahu tak? Ada cucu cicit Nabi, Hasan punya anak. Hasan, ada Hasan dan Husain? Dia punya anak, ada satu orang. Bani Umayyah. Bani Umayyah Abbas. Bani Abbas. Bukan cicit lah, cuit dia. Faham tak? Cicit punya anak. Bani Abbas. Tahu Abbasiyah? Dia orang plaster dia dalam tiang dekat Baghdad. That means they cement him inside. Macam cerita Morris tu. Dia plaster dalam one of the tiang dekat Baghdad masa pembinaan kota Baghdad. You know Baghdad is not a kota. Baghdad is nothing now. Baghdad was not a kota. Baghdad dibina oleh Bani Abbas. Dalam pembinaan tu, siapa yang lawan dia punya kerajaan apa semua, kalau lawan sikit-sikit, jadi pekerja. Hamba-hamba. Kena ikat tali semua, kira batu bata. Siapa kena gini, kira batu bata? Imam Abu Hanifah. Tahu Hanafi tu? Imam Abu Hanifah tak setuju dengan Banu Abbas, which is Abbasiyah. Dia kena apa? Kena chain, and dia kena kira batu bata, nak rendahkan taraf dia. Dia ulama kan? Dia nak rendahkan dia, buat kerja macam tu. Allah. Abbasiyah patutnya daripada family Abbas, tapi still wow, sangat wow lah. Boleh buat filem lah. Ada tapi bini-bini dia diam je. Tak boleh buat apa, suami gila-gila semua. Ini cicit Ibnu Abbas. Cicit Ibnu Abbas punya kerja ni. So iman tak diwarisi. Manusia can be wrong and right. Anybody, semua orang ada free will kan. Dia bukan kira bapak baik, anak kan kau automatik baik. Itu cerita dia. Okay. So dengan sebenarnya dengan kebencian inilah orang Syiah jadi Syiah tu. Okay. Orang Syiah marah dengan kita walaupun kita geng-geng Melayu, India, Cina tak tahu apa-apa. Tak terlibat. Dalam sejarah, Cina, India, Melayu tak pernah bunuh orang macam ni. Yang bunuh orang macam ni orang Arab je. Arab. Bani Umayyah, Bani Abbas kan. Turki pun baik. So, tapi tempiasnya kena kat semua orang yang kononnya mengaku Sunni. Ahli sunnah wal jamaah. No. Faktor emosi. Emosi yang backdated. Tahu backdated? Cerita dulu tak kena dia pun, tapi dulu kau buat macam ni kat kita orang. Kita sejarah pun tak tahu kak, tapi dia benci kita. Faham tak? Kita tak tahu kau benci aku sebab apa. Kita benci dengan dia, kita pun tak tahu. Kenapa kau benci aku? Kau Syiah. Yelah, kenapa? Tak tahu, sebab kau Syiah. Kau orang dia. Ya. Okay. Jangan sebut nama, tak payah. Jangan sebut nama. Okay. Dunia tau, okay.
Hmm. Ya. Dengar je lah kan. Same. Same. Sunnah different. Sunnah a little bit different. They don't accept a few narrations. Quran lain. Okay, hold on Bahawa ada sekumpulan dari mereka yang ekstrim kata Quran ini tak lengkap. Kita ada lagi 2/3 Quran yang orang sunnah sudah hapuskan lah. Itu ekstrim. Tapi general Syiah, Quran yang sama, naskah yang sama dekat rumah dia. Kan? Diorang masuk majlis tilawah Al-Quran. Ya, betul bang, thank you lah. So, okey lah. Tinggalkanlah Syiah tu. Kenapa korang tanya banyak ni, nak masuk lah tu. Berminat lah tu. Dah goyang lah tu, goyang. Tapi kalau kita belajar sejarah, isunya apa? Tak ada siapa pun nak ajar sejarah ni. Siapa nak ajar sejarah Husain dibunuh di Karbala? Pernah dengar? Ada dalam YouTube? Ada ustaz Malaysia nak cakap pun tu? Takkan? Satu takkan, bukan sebab kontroversi je bang. Tak tahu pun. They just know the kesimpulan. Oh, something lah, political. Faham tak? Kesimpulan, ada masalah politik sikit, maka in fact, tahu tak diorang cakap apa? Orang Kufah yang bunuh Husain. Orang Kufah is orang Syiah. You understand what I mean? Orang Kufah, dia cakap dekat Husain, come here, we will make you the president. Kita tak mau presiden yang tu, yang dekat Damascus. So, Husain pun pergi. Bila pergi, rupanya yang cakap come here tu cakap je, dia tak berani. Tak berani nak mati untuk Husain. Diorang hanya, alah macam kita semua lah. Cakap je lebih. Bila nak gaduh, kita lari. Jadi, bila nak gaduh, tengok kerajaan dah datang, dengan tentera semua, dia tak takut. Dia goyang, duduk rumah. Akhirnya Husain, tak ada orang nak bela dia. Tak ada orang nak bela dia, akhirnya kerajaan, tentera kerajaan, bunuh dia orang. Tahu apa orang ahli sunnah wal jamaah cakap? Yang bunuh mereka bukan Yazid. Yang bunuh mereka bukan tentera kerajaan. Yang bunuh mereka ialah orang Kufah. Kau cannot brain lah bang. Orang Kufah hanya macam back off je, betul tak? Dia orang jemput, tapi dia orang back off. Tak kira bunuh tu kan. Dia cuma back off jadi takut. Penakut lah. You can say orang Kufah jadi penakut. That much lah. But you shouldn't say orang Kufah bunuh dia. Yang bunuh dia memang Yazid lah. Arahan Yazid. Jangan saya what I mean lah. So, ini semua ajaran kesimpulan ni I don't agree tau. Ajaran kesimpulan make us very simple people. Kuat gaduh aja. Gaduh je. Apa yang lain dia kita gaduh. Tak tahu gaduh aja. Memang Husain pergi untuk ambil tahta. Betul bang? Husain memang nak rampas tahta. Yes. Ya. Betul. Yes. Tapi kalau you ni tentera, Muslim tau. Muslim semayang. Tadi baru semayang, imam dia Husain tau. Dia orang masa gaduh, masuk Zohor, semayang. Siapa jadi imam? Husain lah, cucu Nabi. Yes, cucu Nabi jadi imam. Ini tentera-tentera lepas ni nak bunuh dia ni. Semayang dulu. Lepas tu gaduh. Ini macam tak boleh brain. Kalau you guys are good Muslims, level-headed lah, logik lah. Ini cucu Nabi kot, bincang baik-baik, lepaskan dia lah. Faham tak? Bincang dia, bang, kau tak boleh menang sini. Kita ramai, go back. Memang Husain offer, nak tak aku balik? Aku silap. I thought aku ada ramai pengikut. Rupanya diorang semua tak berani. Can I just go back? They said no. Okay, I won't go back. I will go to far away place. Faham tak? Di sempadan. And aku akan jadi tentera kat sana. That means I will fight to expand Islam, wilayah Islam. Can I go? Tentera tak bagi. No, you must die. Okay, so faham tak cakap saya? So it's more detail than what we always get all the kesimpulan. Ya.
One day kalau ada masa, saya tak tahulah yang ini saya pernah rekod ke tidak, tentang Karbala sahaja. Yang kan it'd be nice kan. Angka pernah dengar ke Karbala ke? Tak pernah. Ni macam first time lah, a little bit, sikit-sikit. One day I will do a class 1.5 hour ke apa tentang Karbala saja. Patutnya buat hari Sabtu. Sabtu ni 10 Muharram. Habis aku dicop Syiah. Confirm bang. Memang kena kita. Memang kena. Okay. Lecturer UKM tu. Okay. I'm so sorry kalau saya terlebih semangat. Okay, tarik nafas balik. Okay, jom. Okay guys. Sekarang heran. Siapa yang tak setuju is okay. Tapi yang tak setuju tu berdosa sikit, tapi tak apa. Cerita yang saya cerita tadi kan, ada dalam kitab Ahli Sunnah, faham tak? Saya tak ambil daripada kitab ahli dorang. Walaupun saya baca, saya dengar kuliah mereka, tapi saya punya source ialah Al-Bidayah wa Nihayah contohnya, Ibnu Kathir, antaranya lah, Ibnu Sa'ad. Ibnu Sa'ad punya buku dan sebagainya lah. Okay, good. Okay, dengar baik-baik. Kita di tahun 5 Hijrah sekarang, masuk sirah. Tahun 5 Hijrah. Pernah dengar perang Khandaq? Perang Parit? Okey. Pernah dengar tak takbir raya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian ada hujung-hujung sikit, dia sebut apa? Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. That last word is coming from this story. Wa hazamal ahzaba wahdah. Mereka, takbir itu ialah tentang Allah. Sadaqa wa'dah, dia betullah janjinya Allah. Wa nasara abdah, dan dia tolong hambanya. Wa azza jundah, dan dia yang memuliakan tentera-tenteranya. Wa hazamal ahzaba wahdah, dan dia juga, Allah azza wa jalla, Allah juga yang menghancurkan al-ahzab wahdah, seorang. Maknanya, maksud dia ialah Allah yang uruskan peperangan ini seorang-seorang. Maknanya peperangan ni berlaku ke tidak? Berlaku? Tak berlaku. Tak. Sebab bila tak pernah disebut bahawa Allah menguruskan Badar, faham tak? Allah menguruskan Uhud, sebab itu manusia gaduh. Manusia mati, 70 orang mati. Tapi Ahzab, preparation, persiapan, gali parit, takut, risau, apa. Tak jadi. Cancel, orang kat sana lari. Padahal ini peperangan yang diorang paling takut. Sampai Allah rekod dalam Quran. Pernah dengar cerita ni? Tahu tak Allah rekod yang sahabat jadi takut? Ayat mana? Perang Ahzab tu? Ya tu. Saya cuba nak recall jap. Sembahyang raya menarik. Jangan buat kesimpulan cepat sangat. Pandai sangatlah kau. Susah. Soalan pun susah kan? Ada orang kata, okay, saya nak tanya, sahabat Nabi ada yang takut tak? Sahabat Nabi takut berperang? Ada? Logik tak? Boleh berani cakap itu, sahabat Nabi takut berperang? Berani? Dia cakap blasphemy. Ini mesti Syiah. Sebab Syiah saja berani untuk merendahkan sahabat. Faham tak? Bila you cerita pasal sahabat Nabi ni manusia sikit, you know that's my job, right? Saya cerita pasal Abu Bakar, Umar, kemanusiaan. Saya dicop Syiah. Allah. Sekejap kan.
Okay guys, cuba tengok surah Al-Ahzab ayat ke-10. Sebelum tu saya tanya, bolehkah kita cakap sahabat Nabi sudah mula ragu-ragu? Sahabat Nabi dah mula risau, boleh menang ke tak? Macam tak kena kan? Macam tak kena dengan kesahabatan mereka tak? Okay, jom tengok surah ke-10, ayat ke-10. Surah 3 Ahzab ni 33 kan? Okay, cuba baca bang. Izja'ukum. Siapa nak baca? Bismillah. Ayat ke-10. Ja'ukum. Ja'ukum okey. Okey. Apabila datang kepada kamu daripada atas kamu, betul? Dan dari bawah kamu. Tapi kalau Arab dia lah atas bawah lah. Okay? Tapi kalau dalam bahasa biasa translation, faham tak? Macam translation bebas, they're coming from left and right now. Kalau dalam English from up and down macam tak kena. Okay, di konteks lah. So they're coming from there, from up, from left and right, gitulah. Dan apabila mata kamu ni zaghatil absar, apabila mata dah gini bang, maksudnya dah takut-takut, macam dating apa tu, bila orang risau kan macam kan, orang risau kan tengok sana sini, itu maksud dia melilau. That's the word, melilau. Kemudian wa balaghatil qulubul hanajir, dan hati sudah sampai ke kerongkong, punya risaunya kau puk ni laju ni sampai sini lah. Kan kita bila kita risau sangat, kita rasa choking kan. Kita macam choking on our heart lah. Seolah-olah hati tu naik lah, tapi taklah jantung sampai naik atas. Tapi Allah nak bagi description betapa risaunya mereka. Tak cukup dengan tu, last tu apa dia? Watazunnuna billahi zununa, dan kamu bersangka kepada Allah dengan sangkaan-sangkaan yang dalam kurungan salah. Maknanya macam, boleh ke ni? Allah tolong ke tak ni? Macam mana ni? Tu zon kan? Rugi kan baca Quran tapi tak tahu sejarah kan? It's so clear about what's happening. Tapi berapa ramai dah kita kalau baca macam tak tangkap. Kita dah lalu benda ni mungkin dalam dah 50 kali lah seumur hidup kita mungkin situation also, right? And rasa takut itu normal. So try to fight it. Jangan rasa berdosa bila takut. Sebab sahabat Nabi pun ada takut. So janganlah guna alasan-alasan salah. Jangan takut. Sahabat Nabi tak takut tau Badar, Uhud. Jangan. Mereka juga ada risau dia kak. Musuh datang. Okay, kenapa ceritanya musuh datang dari atas, dari bawah? You know what is it? For the first time, orang Islam ada musuh yang datang in 3-4 groups. Selama ni diorang gaduh dengan perang Badar, gaduh dengan orang Mekah. Perang Uhud, gaduh orang Mekah. Apa-apa perang kecil-kecil semua Mekah. One on one. For the first time, 1 lawan 4. 3 big groups. Soalan, siapakah 3 big group ni? One group definitely orang Quraisy, which is orang Mekah. Second group ialah askar upahan, kiranya orang Badui. Mereka daripada Banu Ghatafan. Not important to remember, but it's, at least you know kewujudan tu. Apakah geng ketiganya? Yang geng ni yang jadi musuh mereka masa tu. Peperangan yang sama, 3 tim. Itu yang buatkan orang risau sangat. Sebab ada orang Yahudi dalam Madinah
yang berpaling tadah. By right, orang Yahudi Bani Quraizah is called, sepatutnya dia warga negara Madinah. Kerja mereka duduk diam je. Nabi tak minta apa-apa sebab Nabi dah ambil ufti dari mereka. Tahu ufti tak? Macam cukai lah. So cukai dah dapat, so Nabi tak jadikan mereka tentera. You are fine, kita akan fight kalau ada masalah keselamatan. You guys just be there. Tapi diorang buat apa? They are talking. Tengah discuss dengan musuh, jom kita kita serang dari belakang, kau serang dari depan. So itu yang sahabat Nabi jadi goyang tu. Macam mana nak lawan ni? Diorang dah ramai. And Banu Ghatafan terkenal sebagai tentera-tentera upahan yang macam Gurkha tu. Biasa dengar tentera Gurkha. Actually Gurkha is Nepal lah. Saya nak cakap tentang, bukan tentang macam badan mereka, tetapi dari segi upahan. Mereka memang betul-betul loyal. You give money, I will kill anybody you like to kill. Akan hancurkan negara tu. Mercenary they call it. M-E-R-C-E kan, mercenary. Gurkha lah, upahan. Dia tak kisah mana, tapi I loyal to you lah. Bila you bayar I. Mereka ni daripada Najd. Najd ni maksudnya di tepi Hijaz. Ini ialah semenanjung Arab. Ini Yaman. Dekat sini ada Oman. Ini Mekah, ini Madinah. Ini ada Syria. Ini ada Parsi, Iraq, Iran semua lah. So this area ni dipanggil Hijaz. Ini dipanggil more civilized lah. Bandar Kaabah pun kat situ kan. Kaabah, Mekah, Madinah. Sini ni. Jeddah semua. Sorry. This side is called Najd. Dekat sini lah ada tribes. Sampai sekarang ada tribal area dekat Saudi. Yang kerajaan dia tak nak kacau sangat sebab diorang memang hidup macam tribe lah. Ada nomad, ada ni geng Badui betul lah ni. Ini Badui ni. Sampai sekarang ada tribal area in Saudi. Kalau you search you kan jumpa cerita dia. Tribal. Whole Saudi now. Now it's called Saudi. Yes. So dalam keadaan risau. Sahara ini desert. You're right. So if you want to be very specific, this kat sini nanti sambung apa ni, Afrika. Yang dekat sini lah Mesir. Mesir become Muslim very fast lah. Tu Arab banyak pergi Mesir, jadi orang Mesir lama-lama jadi putih. By right, dia Africans. Egyptian are African. Maksudnya mereka ni memang macam share the same, macam apa? The same migration punya ni lah. Kan? Sebab tu diorang sama macam tu. Tapi the more lower you go, the more black it becomes. Lagi pekat kehitaman mereka. Betul? Ya. Actually India also like that. India ke atas orang putih-putih sikit. Kan? Kemudian ke bawah makin gelap. Ke Tamil Nadu, tempat saya punya keturunan lah, kat bawah makin gelap lah. Sivaganga kat Tamil Nadu ke dekat Kerala? Sivaganga yang hari tu cerita Sivaganga. South Tamil lah, Tamil Nadu lah. Okay, cool. So, mana tadi? So I told you for the first time orang Islam berhadapan dengan lebih dari satu. Okay, so one team or one group in Arabic is called Hizb. Hizbun, no. Hizb. Hizb. Tapi kalau banyak group dipanggil Hizbullah. Betul lah, from that word lah. Hizbullah, Hizbul Muslimin kan. Hizb, team, group. So the team of Allah, Hizbullah. Allah punya team lah. Ahzab.
Bila lebih dari 2, jadi Ahzab. Sebab tu tentera ni dipanggil tentera Ahzab. Sebab for the first time orang Islam terpaksa lawan dengan Hizib. Cik, Ahzab. Sebab kalau ikut riwayat, ada grup lain lagi, faham tak? Not, these three are the biggest, tapi ada lagi a few smaller groups. So grupnya ramai. Dalam English dipanggil Confederates. Confederation lah. Tentera bersekutu Dah macam perang dunia pertama kedua The South and North Confederation. Okay, are we still there? Dari sini dah jadi wahazaman ahzaba wahdah. Okay, nanti kita nak faham yang wahdah tu kenapa. Kenapa Allah kata aku settlekan semua? Ataupun kita punya chanting, zikir kita ialah Allah yang menghancurkan tentera Ahzab seorang. So dalam kita risau tu, kita bayangkan kita dalam Madinah sekarang. Anak bini kita tak boleh duduk kat rumah biasa-biasa sebab orang Yahudi terkenal sebagai orang yang tak ikut international law. Diorang akan bunuh budak dan perempuan semua tu. Orang Yahudi memang macam tu. Dia tak ikut law. Dia tak ikut convention tau. Walaupun masa tu memang ada convention, kalau peperangan hanya di antara lelaki dengan lelaki yang berperang lah. So mereka kumpulkan anak-anak, perempuan, orang tua yang tak mampu ni ke satu kebun. Macam itulah punya risaunya orang Islam masa tu. Dan orang Islam pula kena gali parit pula sebab ikut cadangan Salman Al-Farisi. Salman from the Parsi, dia kata aku pernah tengok dulu ataupun aku pernah tahu yang kalau kita nak lambatkan musuh datang ke negara kita, kita buat parit. So that they have to go down, walk and climb up. So while diorang tengah climb, tengah tu, kita boleh shoot mereka dari atas. Sebab macam mana pun dalam peperangan orang bawah less advantage. Orang atas biasa lebih advantage lah. For many reasons lah. Antaranya cahaya matahari. Faham kan? Bila kau kat atas, dia kena lawan matahari kan? Ais dia. Dah tak claim dah. Dan sebagainya lah. Berapa lama? Probably few days je lah. Apa jauh Sekejap saya tulis tak? 13 kaki lebar, 7 depa dalam. Mereka gali 10 hari. Panjangnya 17 kaki lebar. 13 kaki tu berapa meter? Saya rasa betul. Dua km. Betul. 13 kaki. Kedalamannya, lebarnya. Panjang tak pastilah. Tapi kita belajar kat buku kita apa tahu? Mereka gali parit di sekeliling Madinah. Betul? Salah. Depan je. Sebab Madinah agak besar juga masa tu. Actually sebab Madinah dah ada dia punya fort. Kubu dah siap dah, mountain, ada ini, ada itu kan. So mereka hanya cover tempat yang diorang boleh datang saja. So depan lah, kita anggap depan lah. Galilah parit. Banyaklah cerita pasal gali parit ni. Tapi tak apa, gali parit saya nak bagi the gist of the story, okay? Tiba-tiba datang seorang lelaki dari Banu Ghatafan. Sebelum tu saya tanya, siapa pernah dengar cerita ni? Ke pernah? Pernah? Tak pernah? Pernah. Dia takut angguk pernah nanti tanya soalan. Tak dah? Gangster. Okay. Datang tiba-tiba Banu Ghatafan kan, you remember the Banu Ghatafan? Diorang kan musuh kan? Tapi ada satu orang menyelinap masuk Madinah. Sebab 1-2 orang boleh je masuk ikut tempat-tempat yang tak ada masalah lah. Diorang hanya jaga tempat yang tentera tak boleh datang. Faham tak? Setakat kau seorang dua, kita boleh bunuh je.
Tapi boleh tak kau datang 500 orang? Tak boleh. Kuda kau akan patah kaki. Sebab jalan ni penuh dengan batu besar. Understand what I mean? Okay, so datanglah si, nama dia Urwah ibnu Mas'ud daripada Banu Qatafan. Dia terus berdiri kat kemah Nabi. Dia cakap, boleh tak aku nak cakap dengan kau? Nabi kata, ya, ada apa? Dia kata, aku dari Banu Qatafan, aku dah masuk Islam. Ya, yang dah masuk Islam ni. Sekarang ni, sekarang. Yang tengah-tengah gali parit ni. Yahudi masuk Islam. Dia Bani Qatafan. Saya sebut tadi apa? Urwah bin Mas'ud Sebenarnya dia nama dia Nu'aim ibnu Mas'ud. Siapa yang tengah mencatat boleh lah. Tapi it's okay. Bila dia datang, dia masuk Islam. Okey lah masuk Islam. Nabi terima keislaman dia. What a time lah untuk masuk Islam. Terus dia offer kat Nabi, ya Rasulullah, boleh tak aku do something for this peperangan? Dia ingat tau, dia masih secret Muslim kan. So he can do something. Nabi kata, apa yang kau boleh buat? Kau seorang. Seorang, kita nak lawan dengan giants ni. Dia kata, ya Rasulullah, aku ada idea. Tapi idea aku tu mungkin perlu berbohong. Aku ada trick ni, kena ada trick. Nabi kata, tak apa. Kalau kau nak buat sesuatu, buat. Sebab peperangan itu adalah tipu daya. Peperangan memang ada unsur-unsur trik kan. Betul? Sebab tu masa orang nak lawan wrestling ke apa, pernah tak dia cakap, actually I got some backache. Faham tak? Faham tak bila nak lawan ni? Lawan-lawan ni sakit lah. Mana ada? Dia pukul lagi tempat yang luka ni, ataupun dah berdarah kan. This is nothing katanya kan. Sebab apa? Peperangan lah. You are fighting. You cannot be weak. So when people ask you, korang mesti dah penat kan? Lah. Buat mana dia jawab gitu kan? Dia cakap, tak ada. Perang sampai besok pun boleh. Korang semua geng-geng pencen ni nampak? Nampak macam tua je? Tak, kami semua muda. Mana boleh kita jadi lemah? Jadi peperangan memang tipu daya. In fact, tahu kan dalam peperangan, orang lelaki dia, ialah tentera, boleh dye rambut putihnya jadi hitam. Pernah dengar cerita ni? Pernah. So that dari jauh, diorang tahu ini bukan orang tua. Jadi geng-geng muda lah. At least bagi takut sikit lah. Yes. Tipu daya boleh. Mungkin janji tak boleh. Pandai. Janji dan break itu dalam apa situasi pun Nabi tak bagi buat. Tapi just trick orang dalam peperangan, it's okay. Tak apa. So apa yang Nu'aim ni buat, dia pergi kepada kemah. Boleh tak bayang sekarang Madinah? Saya dalam Madinah sekarang, okay? Kita dalam Madinah lah. Kat belakang ni ialah ada dua grup besar. Quraisy, Qatafan. Yahudi kat mana? Kat belakang saya. Within Madinah lah, we can say that. Ataupun a few kilometers lah sebenarnya. Okay? Dalam perjalanan sejam sebenarnya. Jadi Nu'aim ni terus pergi ke Yahudi. Diorang, they all know each other lah. Nu'aim pergi kat Yahudi, Banu Quraizah dia call it. Dia cakap ke orang Yahudi ni, aku nak bagi nasihat. Yahudi kata, nasihat apa? Dia kata, kita kan nak berperang besok atau lusa. Okay? Aku fikir pasal kau. Kalau kita menang, memang best lah. Kita pecahkan Madinah jadi 3. Kau ambil sikit, aku ambil sikit, Quraisy ambil sikit. Memang best lah. Tapi aku fikir kalau kalah. Kenapa kalau kalah? Kalau kalah, kami akan lari balik kampung. Betul tak? Mereka kan kat luar. Tapi kalau kalah, kita kalah, engkau mati. Kenapa? Engkau dalam Madinah. Dan kau rakyat Madinah, you cannot run anyway. Cakap betul juga cakap engkau. Habis apa nasihat engkau? Nasihat aku ialah, rasa macam cerita orang putih lah Tiba ada macam serius dia ni. Dia kenali lah. Recorded lah. Ya. So Nu'aim cakap, aku nasihatkan kau minta 70 orang dari Quraisy, 70 orang dari
Banu Ghatafan, suruh mereka menyelinap masuk dalam Madinah, slowly, sorang-sorang, masuk dalam camp kau. Untuk apa? Jadi insurance. Jadi tebusan lah. Sebab kalau kita lawan, kalau diorang tu malas-malas lawan, diorang lari je, betul tak bang? Ada casualty sikit-sikit, lari lah kan? Janganlah, ramai dah mati ni. Tapi kalau ada pakcik dia, adik dia, abang dia dalam kau punya simpanan, mereka akan lawan lebih bersungguh-sungguh. Make sense? Zaman tu macam tu lah. Itulah jaminannya manusia. Zaman tu kalau saya hutang dengan awak, saya boleh minta anak awak duduk rumah saya sampai kau bayar hutang. Ya? Sebab nanti kau lari di mana-mana. Jadi kau akan bersungguh-sungguh, anak kau tidur rumah orang. Lagi teruk, bini kau duduk rumah aku. Ada. Memang ada dialog tu dalam sejarah. Tak apa, bagi wife kau duduk sini sementara kau bayar balik aku. Aku kata no. Jangan harap aku bagi wife kau kat kau. No. Jahiliah. Jahiliah punya style lah. So Nu'aim punya nasihat make sense tak? Ya, orang Yahudi kata kau ni bagus lah bang. Bagus sangat nasihat kau tu. So diorang pun terima nasihat. Mulalah siapkan surat. Surat untuk keluar dari Madinah, nak bagi kepada Ghatafan dan Quraisy. Nu'aim jalan keluar dari Madinah, pergi ke Quraisy. Kat Quraisy ceritanya lain. Kan tadi ceritanya takut kalah kan? Kalau kalah, ceritanya lain kat Quraisy. Dia katakan, aku dengar lah. Tadi aku pergi macam dengar-dengar kat Madinah. Aku dengar cerita. Cerita apa? Aku dengar cerita, diorang tu dah berpaling tadah. Yahudi berpaling tadah. Maksudnya dia dah paling tadah 2 kali lah. Yahudi kan geng kita sekarang. Geng Quraisy. Kita tu dah ramai sangat dah kita kat tahu. So Nu'aim tengah bagi nasihat kat Quraisy, if you leave them alone, diorang ni dah berpaling tadah. Dan aku dengar lah yang diorang punya janji dengan Muhammad ialah sebagai tanda mereka serius dalam berubah tu, mereka janji untuk bunuh 70 orang Quraisy. Dia akan slaughter 70 orang supaya Muhammad tahu yang mereka serius. Dan mereka akan slaughter Banu Ghatafan 70 orang depan Muhammad supaya Muhammad tahu yang diorang serius. Dan insaf. Quraisy tak percaya. Which is, ialah awalnya lah. Betul ke? Diorang skeptical. Tiba-tiba datang surat. Surat sampai bersama utusan. Bila dia buka surat daripada Yahudi. Korang ni tak ikut ni. Susah nak ikut dah pukul 11 kan. Ikut akan ikut Yahudi kan saya cakap tadi. Nu'aim jumpa Yahudi kat belakang. Okay, sekarang dia dah cakap dengan Quraisy. So second. Dia tak cakap dengan Ghatafan lagi. Dengan Quraisy dia cakap gini-gini, tiba-tiba surat sampai. Sampai apa? Bagi 70 orang kau sebagai jaminan je. Tipu. Ini bukan jaminan. Kau nak sembelih diorang ni. Mula tak percaya. Jadi diorang dah mula ada discord di antara diorang. Gaduh. Mulalah surat engkau hantar, aku hantar balik. Apa kau buat ni? Aku dengar cerita lain. Kan? Kita apa? Dia pergi kepada Banu Ghatafan. He did the same. So Banu Ghatafan pun dapat utusan sampai. Dia kata yes, you are right. Kau punya kabar angin tu betul. Diorang memang nak 70 orang. They want to kill lah tu. Buat kesimpulan. So dia sudah berjaya menimbulkan keraguan. Yes. Akhirnya malam tu Abu Sufyan lah ketua semua ni tau. Abu Sufyan lah ketua Quraisy kan masa tu. Abu Sufyan decided, okey lah, gaduh ke tak gaduh ke, senang cerita, kita dah sampai, jom kita berperang besok. Dia pun hantar surat kepada Quraizah, Bani Quraizah. Bila Quraizah tengok surat, esok dia hantar surat balik jawab. Jawapan dia apa? Bos, besok tak lawan, boleh tak lusa? Besok kita tak boleh lawan, kita nak lawan lusa. Lagi marahlah Quraisy. Kau ni confirm kau tengah berkomplot dengan Muhammad. Faham tak? Kau kenapa nak stall ni? Kan kita nak lawan je lah. Asal nak esok pula? Asal nak lusa pula? Apa yang Abu Sufyan tak tahu, tak hantar. Tapi dah tak trust dah. Kenapa tak nak? Kenapa?
Sebab besok hari Sabtu. Orang Yahudi tak berperang, tak enjoy, tak apa. Sabtu ialah hari agama. Kita Jumaat di Sabtu. Ya, dia jaga betul. Nah, zaman Nabi Musa tu lah. Tapi kemudian Yahudi dah cerita Nabi Musa yang jadi kera tu kan. Tapi si Quraisy, dia tak faham Yahudi punya hal. Quraisy jarang berurusan dengan Yahudi. Orang Madinah pandai. Dia tahu sikit pasal Yahudi punya budaya. Orang Quraisy tak faham. Jadi mengikut riwayatnya, Abu Sufyan kata rubbish. Faham tak? Kata apa esok tak boleh apa. Ini mesti tengah komplot. Dia tak faham ini hal agama. Akhirnya dia buat meeting malam tu nak menentukan what's going to happen. So Nabi dengar ada cerita bahawa Abu Sufyan akan meeting malam tu. Maka Nabi pun hantar satu sahabat untuk pergi meeting tu. Sahabat tu nama dia Huzaifah bin Yaman. Biasa dengar? Cerita ni menarik sebenarnya. Tapi sebab dah malam-malam ni saya kena pendekkan cerita. Huzaifah pergi. Nabi kata, Huzaifah kau pergi dapatkan berita dan balik. Huzaifah pun pergi dan dia dekat soft pertama dalam mesyuarat. Duduk depan. Tapi semua orang kelubung sebab hari tu hari yang sejuk. Angin kuat. You know what happened? Sebelum meeting tu, Allah datangkan angin yang sangat kuat. Hujan dan angin sampai habis periuk belanga diorang yang diorang tengah masak kari tu. Okay, diorang punya roti, nasi semua terlangkup tau. Imagine talking about thousands of people tau. Semua nak makan pukul 8 ni. Atau pukul 9 malam, tengah lapar ni. Tapi habis semua sekali. You have to start all over again. Masak balik, sembelih lagi kambing dan sebagainya. Jadi Abu Sufyan buat mesyuarat. Dan masa tu Huzaifah depan dia, dekat lah. Tapi Abu Sufyan orang pandai. Dia cakap, aku tahu korang semua tertutup kan. Semua tutup muka sebab sejuk kan. But I don't know who is who. So sekarang setiap orang tanya orang kat sebelah, dia siapa, Banu apa. Faham tak? You're from what family? Kau mana? Tengok muka. Faham tak? Kau siapa? Kau siapa? Supaya kita nak tangkap kalau ada spy. Huzaifah terkejut dah. Tapi Huzaifah kata, tiba-tiba aku dapat keberanian. Tahu dia buat apa? Dia yang tanya. Jadi manusia yang confident, biasanya orang tak akan kacau dia. Kau boleh survive. Kau pergi kat polis ke apa kan, ada roadblock ke apa. Ya tuan, confident je lah. Pada macam-macam kau tak ada. Tak ada lesen, tak ada apa. Tak. Yakin je. Style kan. Gaya kita buatkan orang risau. Baru tadi saya dengar cerita, dia kata bapak dia insurance agent. Tapi dia akan pakai tie, jalan laju kat hospital. Jadi guard akan pergi jalan, dia ingat doktor. Pakai smart-smart, jalan laju sikit. Macam purposeful, faham tak? Kau jangan jalan gini. Itu guard tahan. Kau kena jalan laju. Ni doktor ni. Andai. Confident tu penting. Jadi si Huzaifah bin Yaman cakap, kau siapa? Bagus. Kau? Okay, good. Diam. Dia pun sambung. Kau confident, orang tak tanya kau. Akhirnya Huzaifah cerita, sebenarnya aku dah dekat sangat dengan Abu Sufyan. Ini musuh tau. Abu Sufyan penyebab terjadinya Badar. Abu Sufyan ketua sewaktu perang Uhud. Ini bukan orang kecil tau. Ini musuh lah. Dia kata, aku ada anak panah aku ni. Kalau aku lompat sikit, memang mati dia. Aku nak buat dah, dia kata. Aku nak buat, tapi aku teringat Nabi punya pesanan. Apa Nabi cakap? Huzaifah, kau pergi bawa balik berita. Kalau aku bunuh dia, confirm aku mati. Faham tak? He's surrounded with musuh kan. Confirm dia mati. Tapi at least, ketua mati. Tapi nasib baik dia ingat apa yang Nabi cakap, dia tak jadi. Ini namanya takdir Allah kan. Sebab kalau dia buat, Abu Sufyan tak ada, tak timbul isu Banu Umayyah apa-apa, tu tak? Tak adalah timbul isu Muawiyah akan jadi orang besar dan sebagainya, kan? Tapi Allah ada plan yang lain. Walaupun Abu Sufyan nak dekat mati, tapi tak jadi. Abu Sufyan rupanya mesyuarat malam tu, dia cakap apa? Kita cancel lah, jom balik. Sebab makanan pun dah hancur, kita punya kemah pun dah tercabut, sejuk semacam malam ni apa semua, kita siap-siap jom balik. Maka terjadi tak perang Ahzab? Tak
tak jadi. Maka sesuai tak kita katakan wahazamal ahzaba wahada. Allah uruskan. Apa, hantar satu orang, hantar ni, macam main chess kan? Main chess dan tak. Diorang tengah nak plan dia. Dia lemahkan semangat sebenarnya. Almost nobody died. On that side and this side. Tak ada orang mati. Tak ada. Sa'ad bin Mu'az ada terkena anak panah. He will die later. Not that day kan. Betul. So adalah cubaan-cubaan kan. Lepas anak panah. Tapi taklah sampai peperangan yang real. Clear? Kalau saya ada 2 minit lagi, 10 boleh? Oi, sayang Ustaz. Habiskan cerita Ahzab. Perasan tak ada orang prepare macam mana? Kali parit, takut, risau, gini kan. Parking anak isteri semua dekat satu kebun, takut kan. Akhirnya apa jadi? Allah uruskan dengan senang aja. Senang ya, hantar satu orang, hantar 2-3 malaikat apa, bagi takut orang, bagi bawa angin, habis cerita. Menunjukkan bahawa kerja kita ialah berusaha. Okey. Kadang-kadang usaha kita mungkin wow, macam teruk sangat, tapi senang aja dia punya jawapan dia. Jawapan dia apa? Lah, yang interview tu kawan bapa aku. Faham tak? Kita prepare, study gila ni kan, untuk interview masuk Petronas. Bila interview, oh kawan papa. Kawan papa, settle lah, dedikasi. Banyaklah selesai. Tapi Allah punya plan, betul tak? It's not for you to decide. Oh, untuk you harapkan, ya Allah turunkanlah kawan papa kan. Kan, biarlah. Jangan dia tu. Kita berusaha, tapi Allah kadang-kadang mudahkan saja. Kerja kita hampir usaha you tu tak berguna. Tapi Allah kira tak usaha tu. Allah kira. Yeah, kita nak Allah the best planner kan. Okay, habis cerita tu, habis. Nabi pun alhamdulillah kan, settle kan. Dia pun nak buka baju besi dia kat rumah. Datang Jibril. Muhammad, kau buat apa? Dia kata, aku nak buka baju besi ni lah kan, perang dah habis. Jibril kata, no, perang tak habis lagi. Kenapa? Tu, Bani Quraizah belum selesai. Ingat tak pembelot Bani Quraizah? Pembelot dalam semua undang-undang manusia, pembelot kepada negara hukumnya ialah bunuh. Memang susah sikit nak cari kalau dia hidup lah. Mana-mana pembelot. Maka Nabi pun siapkan semua orang, nak pastikan Bani Quraizah tak lari, betul tak? Kan diorang boleh lari, diorang tahu dah diorang in danger, matilah aku. Kan diorang mungkin boleh prepare lari kan. So Nabi nak cepat. Nabi cakap, semua orang jangan semayang asar melainkan dekat perkampungan Bani Quraizah. Semayang asar kat sana. Sekarang ni dah pukul 4 lah. 4:30 semayang asar. Cik tak? So sekarang jangan semayang asar sini okay? Make sure semayang asar kat Bani Quraizah. Batch pertama sempat 4:30 semayang kat situ. Tapi zaman tu bukan zaman WhatsApp. Semua orang tak dapat berita yang sama. Dia macam wave. So first wave dah pergi, second wave tengah siap kan, grup ketiga. Jadi grup ketiga atau keempat dapat berita ni lambat. Mungkin 6:30, mungkin 7. Tapi Nabi dah suruh pergi. So dia terus pergi, jangan semayang asar melainkan Bani Quraizah. Perjalanan ni mungkin 1.5 jam atau 2 jam. Diorang pun jalan, tapi tengah-tengah berhenti sekejap. Sebab nak dekat ni bang, nak dekat maghrib dah ni. Nak semayang ke tak ni? Jadi mereka pun terpecah dua. Satu grup kata ikut cakap Nabi, kita pergi sana baru buat harus semayang. Sebab Nabi cakap jangan semayang selain daripada Bani Quraizah. Tapi grup kedua cakap no, kita dengar cakap Allah pula. Allah kata semua waktu tu ada, solat tu ada waktunya. So inilah waktunya, semayanglah. Mungkin maksud Nabi lain. Akhirnya dua mazhab. Satu orang semayang, satu grup lagi terus jalan dan mereka terlepas semayang asar. Maksudnya sampai sana sudah maghrib. Mereka akan semayang maghrib, kemudian mereka akan semayang asar, yang kita panggil qadha tu lah, semayang asar ganti. Dan dua-dua grup ini akan jumpa Nabi. Ya Rasulullah, tengok dia orang buat macam mana. Ya Allah, kamu tengok dia buat macam mana. Apa jawapan Nabi?
kamu berdua pun okey. It's fine. Dua-dua pun okey. Boleh jadi inilah kes perbezaan mazhab yang pertama dalam sejarah. Depan Nabi, biasanya Nabi cakap satu benda selesai gitu je. Tapi depan Nabi benda dah berlaku sebab pandangan, metodologi mereka berbeza. Mazhab kan pasal metodologi, cara mengambil hukum. Kita belajar kan? Ini amal ahli Madinah dilebihkan, yang ini lebihkan hadis mutawatir saja, ahadnya jadi nombor 3, nombor 4. Kan kita belajar itu kan? Pasal usul fiqh tu. Maka ini kata Quran nombor 1, cakap Nabi nombor 2. Yang ini kata Quran nombor 1, cakap Nabi bukan nombor 2. Faham? Tahu tak mazhab Hanafi, Quran nombor 1, cakap Nabi nombor 2. Mazhab yang lain, Quran nombor 1, cakap Nabi bukan nombor 2. Beza tau. Kita biasa ada retorik Quran, sunnah, ijma', qiyas. Kita ingat semuanya senang lah. Kita ingat semua settle dah. Tak. Dia banyak lagi perbincangan dalam dia. Tapi tak apa. Maka cerita ni, di case tadi, kisah Bani Quraizah, akan dipelajari oleh semua ustaz yang mengaji fiqh. Kalau you tak pernah dengar cerita Bani Quraizah, maksudnya tak belajar agama. Faham? Macam fundamental sangat. Macam takkan kau tak pernah dengar cerita ni? Kau belajar agama kan? Diploma ke, degree ke? Maknanya mungkin kau belajar akidah sahaja, ataupun mungkin kau belajar bahasa Arab. Belagak tu. Tak, takut dia gelakkan kita. Macam itu alik bata tu kan. Simple sangat. Okay. Jadi kisah Bani Quraizah, akhirnya apa jadilah, Nabi akan kutip semua lelaki yang adults. Mereka dianggap semuanya pembelut. Dan mereka semua akan dipanjung. Semua. Wallahu alam berapa orang? 50 ke 100 ke? Ada sebut riwayat sebut beratus-ratus. Mereka cek semua. Cek apa? Ada bulu ke tidak lelaki. Bila ada bulu dia anggap adult. So ada sahabat Nabi, dia kata aku selamat sebab aku belum ada lagi bulu hari-hari. Sahabat. Kemudian dia masuk Islam. Sebab there's no way, dia bukan ada surat beranak zaman tu. Kau ni kira adult ke tidak? 14 tahun, faham tak? Misai macam nak ada. Muka macam dah tua kan. Dah ada adult tapi ya ke tidak? Pendek macam pendek. So akhirnya tengok bulu hari-hari lah. Dia panggil secondary sexual characteristic. Very simple. Yang doubtful tengok. No, nobody is considered innocent from the group. Sebab nobody came to Nabi and complain kan. When your boss plotted against the government, why didn't you come? Or break away? Tak ada. Dia jadi hamba. Masa inilah, kalau tak silap saya, Safiyah binti Huyai kahwin dengan Nabi. Betul lah. Dan Nabi masa kahwin dengan Safiyah, ayat pertama Nabi, bapa engkau dengan suami lama engkau musuh aku. Ayat pertama. Ganas kan? Dah nikah, ayat pertama, bapa engkau kurang ajar dengan aku. Bapa engkau jahat. Bila kita cek balik, rupanya Nabi nak uji dia je. Dia ni geng mana? Sebab boleh jadi dia tipu kan? Sebab bayangkan kalau dia masih bersimpati dengan bapa dia, which is musuh Nabi. Dia kahwin dengan Nabi, ya aja. Malam-malam nanti dia kan. Jadi Nabi nak apa? Nak aggravate dia lah, bagi sakit hati dia. Bapa kau tak guna. Tahu dia cakap apa? Dia sebut ayat Quran. Dia baru masuk Islam sehari bang. Dia kata manusia tidak dibebankan atas dosa orang lain. Wala taziru wa ziratan wizra ukhra. Manusia tak dibebankan dosa orang lain. Itu orang lain punya hal. Ni aku. Tahu kan? Ini semua macam pepatah tau.
Dia pernah dengar, orang Arab kan, dia dengar, dia hafal lah, make sense kan. Wallahualam. Thank you so much guys. So the next time kita jumpa, saya akan cerita tentang apa yang jadi pada Aisyah tahun 6 Hijrah. Dia dituduh berzina tu. Pernah dengar kan? Ni ulangan lah kan, tak apa